Yang ini beramai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan yang dan puan-puan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini kita sudah masuk hari yang ke-13 Ramadan. Semoga berlaku sedikit perubahan dalam diri kita bila kita telah melalui fasa pertama, 10 fasa pertama. Sekarang fasa kedua ini adalah fasa meningkatkan. Daripada fasa pertama itu berlaku peningkatan, dan persiapan peningkatan ini untuk kita lalui fasa ketiga dengan lebih bagus, lebih baik, lebih kuat. Ada orang dia masuk bulan Ramadan awalnya semangat, masuk tengahnya makin slow, pi di hujung dia nak raya dah. Jadi satu kesilapan, penurunan ketakwaan, penurunan dari sudut kekuatan ibadat, semangat ibadat itu turun di penghujung. Padahal penghujung itu adalah yang paling penting dalam siri kita menghadapi bulan Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini ingin saya kongsi dengan tuan-tuan di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Surah Baqarah ayat 186 ini agak berbeza kerana ayat ini diturunkan di tengah-tengah ayat pensyariatan ibadat puasa Ramadan. Dalam puasa Ramadan ini ada 5 ayat, di tengah-tengahnya ada satu ayat yang disyariatkan tidak ada kaitan dengan Ramadan. Ayat ini iaitu ayat doa. Paling penting dalam bulan Ramadan ini doa. Kita banyak waktu kita tidak berdoa. Bagus berzikir, tapi ada waktu yang lapang kita tidak berdoa. Sedangkan doa dikhususkan untuk bulan Ramadan ini. Jadi kita baca dulu ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ulama menyebut ini ayat yang disyariatkan di tengah-tengah syariat hukum hakam puasa, membuatkan ayat ini sangat sesuai diguna di dalam bulan Ramadan kerana doa sangat berkaitan istijabahnya itu dengan puasa. Dia disyariatkan, ni ayat pensyariatan doa, ayat bimbingan Allah Ta'ala terhadap kita, macam mana kita nak berdoa, macam mana kita nak berdoa kepada Allah, sejauh mana keyakinan kita terhadap Allah ketika kita berdoa. Jadi Allah Ta'ala guide kita, beri panduan kepada kita bagaimana harus kamu berdoa. Jadi Allah Ta'ala sebut kepada Rasulullah setelah cerita ayat puasa, nanti kita baca terjemah dia dulu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku
telah menyoal kamu. Menyoal kamu tu ya Rasulullah, sa'alaka wa iza, apabila sa'alaka telah menyoal kamu hamba-hambaku, ibadi anni, menyoal hamba-hambaku telah menyoal kamu tentangku, anni, tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Kalimat inni Allah Ta'ala tak guna fa'ana qarib, aku dekat tak. Sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku akan jawab panggilan, aku akan jawab permintaan orang yang berdoa iza da'an, kalau dia berdoa. Penting tu. Kadang kita doa harap benda sampai tapi kita tak minta. Ni Allah Ta'ala kata bagi syarat tu. Aku akan jawab permintaannya kalau dia berdoa. Falyastajibu li, dengan syarat dia kena terima seluruh permintaan aku. Falyastajibu li. Aku kata jangan putus silaturahim, dia putus, dia doa tak dapat. Aku kata dia jangan melakukan dosa tertentu yang menyebabkan tersekatnya doa, dia lakukan. Mana dia tidak mengikut permintaan Allah. Wal yu'minu bi, dan dia hendaklah beriman, yakin ketika dia minta itu, dia minta kepada yang maha pemberi. Kita kalau kita nak minta, contohlah kita nak minta utang. Kita kenal sahabat kita, dia memang tak mampu, kalau kita minta dia tak boleh bagi. Jadi kita tak minta kat dia. Kenapa kita tak minta? Karena kita tahu dia tak mampu bagi. Kita yakin. Wal yu'minu bi, Allah Ta'ala kata kamu kena yakin aku maha memberi. Ni Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, inna rabbakum, Tuhan kamu sebenarnya hayyun karim, sangat malu dan sangat pemurah. Yastahyi min abdihi, dia malu terhadap hambanya. Iza rafa'a yadaih, bila hambanya mengangkat tangan, an yaruddahuma sufra, untuk dia menolak, untuk mengembalikan permintaan itu kosong. Tak mungkin doa yang kita doa Allah Ta'ala bagi kosong kepada kita, tidak pernah berlaku. Ini keyakinan yang perlu ada kepada kita. La'allahum yarshudun, semoga mereka yang berdoa ini mendapat kebaikan. Mendapat kebaikan ini bukan ikut permintaan kita, tetapi ikut pemberian Allah. Kita doa, kita rasa macam ada doa yang kita doa tu tak makbul. Kita rasa sebenarnya Allah Ta'ala telah beri doa tu dengan menolak keburukan kepada kita, menolak asal sakit kita sepatutnya dah sampai ke proses makin teruk, tetapi duk elok je, stabil je. Itu Allah Ta'ala duk tengah beri doa kita menolak keburukan yang mengenai kita. Ada hadisnya yang akan kita tengok nanti. Jadi ulama kata ayat ini, ayat minta ni, ayat soal. Siapa yang tanya Nabi akan Allah Ta'ala kata ya Rasulullah tolong jawab. Tetapi ayat ini tidak, Allah Ta'ala jawab sendiri. Jadi ulama kata confirm ini ayat menerangkan bahawa Allah Ta'ala akan jawab sendiri permintaan kita tanpa perlu ada perantara. Wa iza sa'alaka ibadi anni, jika hambaku menyoal kamu tentang aku, fa inni, sesungguhnya aku dekat. Jadi ada sahabat tanya, ya Rasulullah, aqaribun, adakah dekat Tuhan kami?
nunadih, kami nak panggil dia, am ba'idun nunajih, atau dia jauh, kami nak bermunajat. Jadi soalan itu dijawab oleh Allah dengan ayat ini. Jika hamba aku tanya, aku ni dekat atau jauh? Fa inni qarib, aku sangat dekat dengan kamu. Hari kita akan tengok betapa hebatnya ayat ini disusun untuk memberi keyakinan kepada kita bahawa setiap kali kita doa, confirm Allah Ta'ala jawab. Beberapa perkara untuk perhatian kita. Pertama, ayat mohon doa ini diletak di antara ayat-ayat syariat puasa. Ayat syariat puasa 183, 184, 185. Masuk 186 ayat doa ni. Ayat doa ni dia tak bercerita tentang hukum hakam puasa, tetapi dia bercerita bagaimana harus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 187 masih lagi cerita bab hukum hakam terperinci di malam bulan Ramadan berkaitan dengan puasa. Jadi ayat ini diletakkan di tengah-tengah. Jadi ulama confuse mula di peringkat awal bila kita baca, ayat ni masuk tengah ni dia tak ada cerita bab puasa. Padahal ayat puasa datang sederet satu grup, tiba-tiba ada ayat ini. Jadi ada ulasan ulama yang akan kita lalui. Ulama kata ia adalah petunjuk bahawa sangat dekat di antara doa dengan puasa. Doa dengan puasa tak boleh dipisahkan, kerana ketika puasa ini adalah doa mustajab. Nabi SAW dalam satu riwayat menyebut 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Pertama, imam adil. Yang kedua, as-saim, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi tak akan ditolak. 3. Jadi orang yang berpuasa dikaitkan dengan puasa kerana puasa akan menjadi penyebab kepada doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa pasti mustajab kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjawabnya, tidak guna perantara seperti di ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain, kalau sahabat-sahabat tanya kepada Rasulullah, Allah Ta'ala kata, ya Rasulullah jawab, ya Rasulullah jawab, ya Rasulullah jawab. Tetapi ayat ini tidak, Allah Ta'ala jawab sendiri. Doa kepada Allah, ulama kata pasti akan dijawab direct oleh Allah. Contoh, imam kita tadi baca, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Ada qul, ada kalimat qul, itu makna dia Allah Ta'ala kata, ya Rasulullah tolong jawab. Katakan bila mereka tanya tentang anfal, tolong jawab. Al-anfal milik Allah dan Rasul. Harta rampasan milik Allah dan Rasul. Ini di peringkat awal. Di peringkat awal 1/5 diberi kepada Allah dan Rasul ini untuk fakir miskin, untuk buat masjid, untuk Rasulullah beri hadiah kepada orang-orang yang datang, beri bantuan kepada orang-orang yang datang. Yas'alunaka 'anil mahid, tentang wanita yang haid. Qul huwa azan fa'tazilun nisa. Ada qul. Yas'alunaka 'anil ahillah, tentang anak bulan. Qul hiya mawaqitu linnas. Qul yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu zikra. Mana dia? Katakan kepada mereka ceritanya seperti ini. Yas'alunaka 'anir ruh, cerita mereka soal kamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh adalah urusan Tuhan. Semua pakai qul. Jika datang siapa yang bertanya tentang sesuatu kepada kamu, kamu jawab seperti ini, Allah Ta'ala ajar. Tetapi bila mai tanya bab doa, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, tak pakai qul lagi. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, tak pakai qul.
Allah Subhanahu wa taala jawab secara langsung. Tidak diserah kepada Nabi SAW untuk jawab urusan ini. Kerana urusan doa ini direct. Kamu nak mengadu, tak payah mengadu dekat orang dulu, direct dengan Allah. Urusan doa dengan Allah langsung, tidak perlu pakai perantara. Munasabahnya dengan ayat sebelum, ayat pensyariatan Ramadan, dengan ayat ini, di penghujung ayat itu Allah Ta'ala sebut, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat sebelum itu lagi, walitukmilul iddata, hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa yang dituntut kepada kamu. Kalau tahun tu kita puasa 29, sempurnakan 29. Ada yang tertinggal, dia kena sempurnakan. Kalau tahun tu kita puasa 30 hari, 30 hari dia kena sempurnakan. Jadi kerana banyaknya kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita di dalam bulan Ramadan ini, satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran, satu-satunya bulan yang dilimpahkan dengan penuh rahmat, penuh kelebihan, tidak ada pada bulan lain. Kelebihan yang Allah Ta'ala beri ni, Allah Ta'ala kata apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bila kamu dah sempurnakan 30 hari atau 29 hari puasa, kamu pasti akan bertakbir kepada Allah. Puas kita takbir kepada Allah kerana lega mendapat nikmat ini bila kita telah menyempurnakan ibadat tersebut. Bila kita dapat menghabiskan hari-hari Ramadan ini dengan penuh bermakna, dengan penuh pengisian, kita akan bertakbir ala ma hadakum, di atas kurniaan yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Allah Ta'ala kata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Semoga kamu bersyukur dengan pemberian Allah tersebut. Jadi antaranya Syekh Sya'rawi ketika bercerita tentang ayat ini, dia menyebut, maka bila kamu rasa syukur, kamu rasa puas dengan bulan Ramadan, dengan anugerah yang diberi di dalam bulan Ramadan ini, kamu pasti akan mencari Allah lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala langsung beri panduan bagaimana kita hendak mencarinya. Jadi ayat wa iza sa'alaka ibadi ini adalah kesinambungan daripada ayat sebelumnya. Jadi sebelum hamba-hambanya mencari Allah, macam mana kita nak dapat bulan yang mulia seperti bulan yang lalu? Macam mana kita nak menikmati bulan tersebut? Macam mana kita nak dekat dengan Allah? Allah Ta'ala jawab dengan ayat ini. Soalan dituju kepada Nabi Muhammad. Wa iza sa'alaka ya Muhammad, hamba-hambaku. Jadi bila ibadi, mereka lah, bila mereka hamba-hamba aku tanya kepada kamu, sepatutnya Allah Ta'ala kata ujiba da'watahum, aku akan jawab permintaan mereka. Sepatutnya aku akan jawab permintaan mereka, kerana mereka yang tanya. Mereka yang tanya, aku akan jawab persoalan mereka. Tetapi Allah Ta'ala tak jawab seperti itu. Allah Ta'ala jawab, aku akan jawab da'watad da'i, aku akan jawab siapa saja yang berdoa. Kenapa tak menjawab pertanyaan mereka, tetapi menjawab setiap permintaan orang yang berdoa? Yang menyoal pada Nabi SAW terhad. Mana dia? Kalaulah Allah Ta'ala hanya jawab kepada sahabat yang bertanya sahaja, nescaya kita hari ini tak dapat lah. Jadi Allah Ta'ala tidak menjawab kepada mereka sahaja yang tanya zaman Nabi. Allah Ta'ala tahu Nabi juga SAW hidup di waktu terhad. Kalau hanya jawab kepada sahabat Nabi, hanya jawab kepada yang bertanya sahaja, sangat terhad ayat ini. Tetapi Allah Ta'ala buka ayat ini dengan seluasnya, ujibu da'watad da'i, aku akan jawab setiap doa
pendoa. Siapa saja yang doa, tak kira zaman Nabi, zaman selepas Nabi, zaman bila pun, aku akan jawab. Ujibu da'watad da'i. Dia tak kata ujibu da'watahum. Aku akan jawab permintaan mereka. Aku akan jawab kalau mereka hanya khusus kepada sahabat sahaja. Walaupun mereka yang tanya, tapi jawapan tidak diberi kepada mereka sahaja. Jawapan diberi kepada seluruh orang yang berdoa. Bukan di zaman Nabi sahaja, lepas zaman Nabi pun tetap doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Kemudian Allah Ta'ala guna ibadi. Kalimat ibadi ini menunjuk ada ya. Dalam ayat Al-Quran ada yang tak pakai ya. Saya tunjuk. Ibadi dilalah alal kasrah, petunjuk betapa banyaknya hamba. Kalau tak pakai kasrah, tak pakai ya, ibadi, petunjuk kata hamba-hamba yang dimasukkan itu sikit. Tapi kalau ada ya, menunjukkan hamba-hamba yang dimasukkan itu banyak. Banyak manapun hamba aku yang akan berdoa kepadaku, pasti aku akan jawab. Bukan hanya golongan tertentu sahaja. Banyak manapun, seluas-luasnya terbuka, banyak manapun hamba aku berdoa padaku, pasti aku akan jawab. Petunjuk bahawa sangat terbuka doa ini untuk semua. Jangan sampai ada aku ni Allah Ta'ala tak kenal, aku ini dia rasa rendah diri, jauh. Tetapi Allah Ta'ala di dalam ayat ini membuka seluas-luasnya seluruh hamba-hamba. Jadi penggunaan ibadi menunjukkan bahawa sangat dibuka luas. Kita tengok ayat yang tak pakai dal, yang tak pakai ya. Qul ya ibadillazi, atas tak ada pakai ya tu. Qul ya ibadillazina amanu. Bila penutup ayat tu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya dibalas, hanya dibayar kepada orang-orang yang bersabar pahala mereka bighairi hisab, tanpa hisab. Orang yang bersabar ini diberi ganjaran bighairi hisab, tanpa ada batasan. Banyak tak kumpulan ni? Tak banyak. Sebab tu dia guna ya ibadillazi. Kumpulan yang diberi yang sangat bersabar, yang diberi upah bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab, ini tak banyak. Sebab tu guna ya ibadi, tak guna ya ibadiyah. Kalau ibadiyah tadi ada ya tu dia luas. Kalau ini golongan ni kecil sikit saja. Satu lagi kita ambil yang ujung yang 17 tu, fabashir ibad. Berilah berita gembira kepada hamba-hambaku. Ini golongan yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sangat hamba-hambaku yang banyak ini yang bersyukur, tapi sedikit ya kumpulan ini. Jadi Allah Ta'ala kata fabashir ibad. Berilah berita gembira kepada hamba-hambaku yang sedikit ini. Siapa mereka ini? Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kumpulan yang mendengar qaul, perkataan Allah, perkataan Rasul, mereka mengikut yang baik. Ulaika allazina hadahumullah, mereka yang mendapat hidayah daripada Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Jadi golongan ulul albab ini juga tidak banyak. Jadi menggunakan ibad dan tanpa pakai ya. Adapun hamba-hamba yang terlalu qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini hamba-hamba yang
Banyak sangat hamba-hamba yang berlebihan dalam melakukan israf, berlebihan dalam melakukan maksiat, berlebihan dalam meninggalkan Allah, berlebihan dalam meninggalkan agama, berlebihan. Ini kumpulan ini sangat banyak. Baru ni saya dengar satu video di YouTube seorang Habib daripada Indonesia. Dia kata dia disoal oleh satu orang, dia terkedu tak boleh nak jawab. Orang tu tanya dia, sebenarnya Muslim di Indonesia berapa? 200,000 lebih yang mendengar kamu, yang mengikut kamu, yang beribadat, yang menghadiri majlis kamu, berapa peratus? Berapa peratus? Dia kata majlis kita 30-40 ribu. Majlis yang mereka anjurkan menjangkau 30-40 ribu. Kita dah rasa banyak, dia kata. Tapi kalau ikut peratus dengan 200 ribu, sangat sedikit. Dia kata kita tak pernah terfikir bahawa sangat sedikit yang bersama dengan kita. Kalau kita kira penduduk di sekitar sini, berapa peratus yang berada di masjid? 200%. Ini lebih. Advance lah. Live, Masya Allah. Makna dia, kalau kita ukur di mana-mana tempat, makna dia yang berlebihan meninggalkan Allah, mereka ini hamba Allah tetapi jauh daripada Allah sangat banyak. Jadi Allah Ta'ala guna ya ibadi, pakai ya, menunjukkan bahawa kalimat ya ini menceritakan tentang hamba yang banyak, allazina asrafu ala anfusihim, yang berlebihan melakukan perkara tak baik terhadap diri mereka sendiri. Jadi Allah Ta'ala kata apa? La taqnatu, mereka ini jangan sampai putus asa daripada rahmat Allah. Ni lagi, ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang banyak, yang terdesak, yang tertekan, yang menghadapi masalah dalam kehidupan dunia, inna ardi wasi'ah, dunia aku buat luas, fa iyaya fa'budun, kamu hanya letak aku sebagai sembahan kamu, insya-Allah akan selesai urusan kamu. Ini hamba-hamba yang banyak. Fa inni qarib. Fa inni qarib, Allah Ta'ala menggunakan lafaz taukid. Inni itu pengukuh kepada kata. Fa inni qarib. Fa tu langsung, fa tu litaqib. Dia terus. Allah Ta'ala bila orang minta saja, terus dia bagi. Fa menunjukkan terus bagi. Inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Allah Ta'ala tak kata fa ana qarib, aku dekat. Tak. Sesungguhnya aku dekat, confirm dekat. Jadi Allah Ta'ala jawab tanpa perantara, taukidkan kenyataan dengan inni. Dalam surah Qaf, qarib di dalam surah Qaf diterjemahkan, Allah Ta'ala sebut yang kata dekat tu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada manusia itu min hablil warid, daripada orat kerongkongnya sendiri. Orat kerongkong manusia ni kita dah ingat dia duduk dalam kita ni, dia dah lebih dekat pada kita lah. Rupanya Allah Ta'ala lebih dekat pada kita daripada orat kerongkong kita. Masya Allah. Surah Qaf ayat 16, boleh balik rujuk lagi. Allah Ta'ala kata ujibu da'watad da'i iza da'an. Allah Ta'ala terbalikkan. Allah Ta'ala terbalikkan. Dia jawab dulu. Ujibu da'watad da'i, aku akan jawab permintaan orang yang berdoa iza da'an, kalau dia doa. Sepatutnya dalam teks bahasa Arab yang biasa kita belajar,
Iza da'an, kalau dia doa, ujibu da'watad da'i, aku akan jawab. Kalau dia doa, aku akan jawab. Contoh, kita tak kata aku akan kenyang jika aku makan. Selalu kita sebut jika aku makan, aku akan kenyang. Kita tak akan start aku kenyang kalau aku makan. Kita akan start lagi kalau aku makan, aku kenyang lah. Allah Ta'ala terbalikkan. Jawab dulu, ujibu da'watad da'i. Allah Ta'ala mulakan dengan dia tak doa lagi, aku akan jawab jika dia doa. Maknanya Allah Ta'ala letak jawapan itu lebih awal daripada permintaan. Tak minta lagi, tapi kalau dia berdoa, dia minta nanti, aku akan bagi. Untuk ulama kata, kenapa didahulukan jawab syarat ke atas fi'il syarat? Dia dalam bahasa Arab, dia kalau ada soal, dia pasti ada jawab. Ni dia panggil fi'il jawab dengan apa, jawab syarat. Fi'il syarat dengan jawab syarat. Jadi tanya dulu, bagi syarat dulu, lepas tu baru jawab syarat. Ini ulama kata litadullu ala annal ijabata akid, untuk menunjukkan bahawa jawapannya confirm, pasti, kerana Allah Ta'ala jawab dulu. Juga untuk menunjukkan janji Allah untuk beri ijabah itu sangat kuat. Janji Allah untuk terima doa kita itu sangat kuat. Sebab itu Allah Ta'ala mula dengan aku akan jawab kalau dia doa, aku akan beri kepada dia kalau dia doa. Masya Allah. Ni hadis berkaitan doa kita tak pernah hilang. Jangan ada di kalangan kita yang merasai bahawa doa dia sia-sia, tidak berlaku. Tak pernah berlaku doa yang kita angkat tangan kepada Allah sia-sia, tak pernah berlaku. Semuanya masuk manfaat dia kepada kita. Nabi SAW menyebut di dalam hadis Tirmizi, ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim. Tidak ada seorang muslim berdoa dengan satu doa, waktu dia berdoa itu dia tidak ada dosa dan dia tidak ada putus silaturahim. Ni ulama ada menyebut bahawa dosa besar putus silaturahim antara penyebab doa kita disekat. Illa a'tahu Allahu biha ihda salas, kecuali siapa saja yang angkat doa kepada Allah, dia tidak melakukan dosa, tidak melakukan putus silaturahim, kecuali Allah Ta'ala beri kepada dia 3 perkara, 3 balasan. Mana setiap kali dia doa dia akan pergi kepada 3 sumber ini. Pertama, an tu'ajjila lahu da'watuhu, Allah Ta'ala akan balas segera, bagi segera permintaan dia. Yang pertama. Yang kedua, an yudakhiraha lahu fil akhirah, Allah Ta'ala simpan pahala itu untuk kita di akhirat. Ni Imam Syafi'i kata, saya kalau boleh doa saya di Allah Ta'ala simpan yang kedua ni. Dia nak yang kedua ini supaya, kerana ganjaran Allah Ta'ala beri di akhirat lebih besar. Kalau dia bagi di dunia, kadang habis kat dunia macam tu je. Jadi sia-sia. Dia kata biar jadi timbangan aku di akhirat nanti. Wa imma an yasrifa anhu min su'i minas su'i mislaha. Sama ada yang ketiga ini, Allah Ta'ala menolak keburukan seumpama doanya. Dia doa yang baik, pahala sebesar itu Allah Ta'ala guna untuk tolak keburukan yang akan menimpanya, menimpa keluarganya, menimpa kehidupannya. Allah Ta'ala simpan kepada ketiga. Jadi doa kita tak pernah hilang. Doa kita habis disimpan oleh Allah, diletakkan di dalam 3 ini. Qalu, sahabat tanya, izan nuksir ya Rasulullah, kalau macam tu kami perbanyakkan doa. Qala Allahu aksar, Nabi kata kepada sahabat yang kata tadi, Allahu aksar, Allah Ta'ala lebih banyak.
Makna dia, kalau kamu rasa kamu dah banyak doa, pemberian Allah lebih banyak sebenarnya. Doa sahaja, banyak mana kamu doa, tak ada masalah, Allah Ta'ala akan bagi lebih kepada kamu. Tadi ibadi, sekarang kita nak pergi kepada da'i. Ujung ni, da'i dibuang ya, da'ani dibuang ni, ya dia dibuang, ni dibuang ya, da'i iza da'ani asal dia, tapi dibuang ya. Perbincangannya, ia dibuang pada da'i dan da'ani. Pertama, untuk ringan dan ringkas sebutan. Dalam soal doa, Allah Ta'ala buang birokrasi. Tak nak panjang-panjang. Bila da'i iza da'an, kalau kita baca ada ya dengan ada nun ya di belakang, dia akan jadi panjang. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, jadi panjang. Allah Ta'ala tak nak panjang tu, nak pendek. Ujibu da'watad da'i iza da'an, kalau da'ani jadi panjang sikit. Ulama kata direngkaskan sebutannya, dikurangkan ya itu untuk menunjukkan bahawa seringan-ringan permintaan pun diterima oleh Allah. Mana dia, ada orang kata, kita nak wuduk dulu, nak semayang dulu, dia rasa berat nak pergi ke satu doa tu, dia rasa berat. Dah, Allah Ta'ala kata seringan-ringan doa. Ujibu da'watad da'i. Da'i tu dia tak payah panjang-panjang. Dia, ya Allah, sembuhkanlah aku. Mencukupi. Tak perlu dia duduk rasa kena panjang, kena duduk waktu yang panjang untuk Allah Ta'ala terima. Tak. Tak perlu. Jadi pendekkan. Bukan maksud pendekkan doa kita. Doa kita biar panjang tak apa. Tetapi nak beritahu bahawa seringan-ringan doa, sependek-pendek doa pun Allah Ta'ala terima. Tak perlu panjang. Ada orang dia rasa, nak kena lama duduk tafakur baru doa nak diterima. Tak. Ayat ini bila dia guna da'i iza da'an, menunjukkan bahawa doa yang pendek sekejap sahaja pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza, penggunaan iza da'an. Kalimat iza ini dia sama ada syartiyah, dia menjadi syarat, maksud dia kalau, ataupun dia jadi maksud apabila. Apabila ni dia zaraf, dia bercerita tentang masa. Apabila dia bercerita tentang masa. Kalimat huruf iza ini kalau diguna, dia membawa makna litahaqquqil wuqu', pasti akan berlaku. Atau likasratil wuqu', atau banyak berlaku. Kalau guna iza da'an, kalau dia berdoa confirm Allah Ta'ala bagi. Sebab guna iza. Dia ada satu lagi syarat, kalau guna in ni sedikit liqillatil wuqu', sedikit berlaku, ataupun tak berlaku langsung. Kadang-kadang mustahil berlaku. Guna in. Contoh, saya umai ayat yang guna in ni. Qul in, katakan jika, in kana lirrahmani walada, kalau Ar-Rahman punya anak. Mustahil. In ni jika diguna untuk perkara yang mustahil pun ada. Kalau iza, confirm berlaku. Contoh, iza sama'un fatarat, cerita tentang akhirat, cerita tentang kiamat, semuanya Allah Ta'ala pakai iza. Ulama kata mustahil, cerita tentang akhirat pakai in, pakai iza, kerana iza confirm berlaku. Jadi ayat iza da'an, jika dia berdoa confirm doa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ni kita nak bina keyakinan bahawa Allah Ta'ala maha menerima permintaan kita. Jangan sampai ada dalam diri kita Allah Ta'ala tak terima. Jadi hawadis al-akhirah tu'abbar bi'iza. Seluruh peristiwa tentang akhirat berlaku hari kiamat akan ditakbirkan dengan lafaz iza, menunjukkan bahawa pasti berlaku. Dia tak guna in. Kalau in, kita sebut tadi, dia mungkin berlaku, mungkin tak berlaku, mungkin mustahil berlaku, seperti ayat yang kita bawa ini, qul in kana lirrahmani walada fa ana awwalul abidin. Katakan, jika Ar-Rahman punya anak, Nabilah orang pertama yang akan menjadi hamba kepada anak Ar-Rahman itu. Ayat terakhir, falyastajibu li. Ini syarat nak berdoa kepada Allah untuk diterima. Kita nak kena terima dulu ajaran Allah, permintaan Allah, imtisalul awamir, taat seluruh permintaannya, ijtinab an-nawahi, jauhi daripada larangannya. Ini adalah amal anggota kita. Anggota kita, pergerakan kita jangan sampai berlawan dengan permintaan Allah. Falyastajibu li, hendaklah dia terima arahanku dan meninggalkan laranganku. Wal yu'minu bi, hendaklah dia beriman ketika dia berdoa tu kepadaku. Hati dia, ni amal hati, tadi amal anggota. Falyastajibu li, anggota, wal yu'minu bi, hati. Dia kena ikrarkan hati dia dengan amal. Makna dia, kalau dia yakin apa solat ini menyelamatkan dia di dunia dan akhirat, dia mari. Dia bukan duk yakin, dia duk kat rumah, dia duk mana, dia tak mai. Iqrar al-qalb bil amal. Kena ikrarkan hati dia, kukuhkan keyakinan dia dengan dia buat benda tu. Ada orang dia kata, oh aku yakin, tapi tak buat. Tak. Allah Ta'ala nak wal yu'minu bi, hendaklah dia beriman dengan aku dengan penuh hatinya dan dia buat benda yang dia beriman tadi. Falyastajibu, konklusi kepada amal anggota kita terhadap permintaan Allah. Wal yu'minu bi, konklusi kepada amalan hati kita yang akan mendorong kita kepada melakukan kebaikan. La'allahum yarushudun, semoga mereka yang berdoa, mereka yang menjawab panggilanku, mereka yang beriman kepadaku, mereka ini berada terus di dalam kebaikan. Yahtaduna ilal khair, sentiasa orang yang berdoa kepada Allah ini, Allah Ta'ala akan menghidayahkan kepada kebaikan. Kehidupan dia insya-Allah baik semua. Walaupun ada kematian, ada kerosakan, ada apa yang berlaku yang dia rasa macam berat dalam kehidupan dia, dia akan jadi baik. Ini ujian. Dalam kehidupan ni memang dunia ini ujian. Hati dia boleh terima. Hati dia boleh terima ujian daripada Allah. Ada orang dia diuji sikit ya, tapi hati tak boleh terima. Aku tak boleh terima. Hari ni aku kena senerih sikit, selisih sikit dengan ada motor calakan kereta dia sikit. Dia tak boleh terima. Tak boleh terima, dia kira nak cari gaduh, nak pergi bagi selesai juga. Ada orang dia berlaku macam tu sikit-sikit, tak apalah. Ni Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut samhan izaba. Allah Ta'ala sangat suka orang yang mudah berurusan dengan dia. Berlaku apa pun tak apa, alhamdulillah, ni ujian. Alhamdulillah, mungkin Allah Ta'ala akan beri ganjaran yang lebih besar. Selalu bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarsyudun ini hatinya sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke arah kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, marilah kita gunakan kesempatan
di pertengahan Ramadan, di penghujung Ramadan ini dengan perbanyakkan doa. Perbanyakkan doa setiap waktu. Teringat je doa. Teringat je doa. Ya Allah, anak aku. Ya Allah, motor aku. Ya Allah, apa saja yang kita teringat, doa. Mak aku, ibu, datuk, nenek aku dulu, ya Allah, berilah pengampunan kepada mereka. Sementara doa di makbul ini, gunakan kesempatan di waktu siang ketika kita berpuasa ini untuk berdoa. Apa saja, sakitku ya Allah, telingaku ya Allah, mataku ya Allah, mohon pencerah. Kalau tidak makin cerah pun, dia duduk tahap tu dalam tempoh yang lama, makna dia Allah Ta'ala sedang menolak keburukan yang akan menimpa kita. Allah Ta'ala akan jaga kita berterusan. Jadi jangan putus harapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gunakan kesempatan Ramadan yang Allah Ta'ala tidak menolak doa ini untuk kita dapatkan segala kebaikan yang ada. Jadi Ramadan yang kita lalui ini adalah pesta ibadat. Maka cuba hayati, masukkan diri kita seolah-olah masuk ke dalam pesta ibadat. Kadang hati kita tak masuk dalam pesta ibadat lagi ni. Kita duk rasa tak berapa pesta sangat. Nak pesta pun time bazar ya. Nak pesta pun time tertentu. Kita masih tidak merasai diri kita sedang berada di dalam satu pesta yang besar. Ibadat yang luas. Pahala yang, ganjaran yang tinggi yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, semoga kita dapat manfaatkan ayat yang kita baca hari ini, dapat amalkan dan menjadi bekal kepada kita, kerana kita tidak tahu adakah bulan tahun hadapan kita dapat lagi menikmati, mengecapi, mengambil peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita di kesempatan ini. Saya kira itu perkongsian saya pagi ini bersama tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Semoga Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita, beri irsyad kepada kita, la'allahum yarsyudun ini dapat Allah Ta'ala limpahkan kepada kita, supaya kita dibimbing sehingga akhir Ramadan dengan penuh keimanan, penuh ihtisaban, penuh muhasabah diri, penuh dengan keberkatan setiap waktu yang kita lalui. Sehingga bertemu lagi di siri yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.